I've been dealing with this for so many years. I know what is the process like. Kunci masuk syurga adalah suami you. Jadi kalau kata you nak pentingkan kemasyhuran you atau kerjaya you, perniagaan you lebih daripada suami, maksudnya baik tak payah jadi isteri, sebab benda tu akan tarik you ke neraka lebih daripada benda-benda lain. Sebenarnya kita sendiri je kena ada wake up call tu. Maksudnya kita macam mana pun kena sikit terbanyak kena ada usaha atas iman kita sendiri. Assalamualaikum, saya Nilofa. Ini Ria X in person. Panas. Okay, so first season pertama kita shoot pada tahun 2020 dan 2022 kita shoot season kedua. Barisan tetamu yang kita jemput pada season pertama dan kedua, perbezaan dari segi macam kalau yang lepas tu lebih kepada legenda-legenda lah, yang dah pernah mengukir nama dalam industri kan. Tapi kali ini angle dia lebih kepada mostly sebagai seorang ibu, macam tu, more like motherhood punya side of story. Okay, nama Nilofa ni buat apa-apa je pun akan jadi viral. Okay. Tak semua ya. Okay. Ya Allah, kalaulah viral ni aku boleh cipta, tak ada. Memang salah lah sangkaan orang di mana kalau kata saya boleh buat benda tu purposely untuk viral. Tidak. Sebab viral ni, wave dia ni datang dengan sendiri dan tanpa kadang-kadang kita tak expect. Benda yang sepatutnya kita rasa, benda ni macam akan viral je, tapi sebenarnya tak pun. Tapi kadang-kadang benda-benda yang macam yang kita tak expect lah yang sebenarnya menjadi perhatian dan juga wave viral tu. Dia ada viral yang baik, ada yang viral yang tidak baik. Jadi kebanyakannya viral ni benda-benda yang tak baik. Benda-benda baik payah now nak viral. Sebenarnya bila kita buat benda yang baik, kita nak supaya kebaikan tu dikongsikan ataupun dapat memberi inspirasi kepada ramai orang. Jom sama-sama buat benda ni, tapi tak go. Macam tu. Baca setiap komen macam Tidaklah, saya bukan jenis yang baca komen. Tapi ada kadang-kadang ada yang kita terbaca, kadang-kadang masa kita tengah live, kita tengah buka DM untuk tujuan perniagaan kan, ada benda-benda kita akan tengok untuk pilih pemenang ke apa ke, memang kita akan terbaca. Tapi untuk saya purposely pergi dan baca, tidak. Saya bukan orang macam tu, sebab kalau kita baca, especially benda yang negatif, benda tu akan mengacau. Jadi baiknya saya tak tahu. Kadang-kadang kalau tim saya send kat Instagram, dekat grup pun saya tanya, kenapa send? Apa motif you send kat I? Kenapa you nak I tahu? Benda baik ke buruk? Betul, sampai dia tahu. Okey dah, benda buruk tak payah bagi tahu. Sebab kalau benda tu perlu kita baiki atau mengambil langkah-langkah yang lain, yes, saya akan hargailah. Tapi kalau kata benda tu useless ataupun sekadar nak share benda yang tidak baik, tak payah send, tak apa, saya tak nak tahu. Kalau nak kira setiap orang punya kata, setiap orang punya pendapat, memang tak buat kerja lah saya. Itu satu. Second, sebagai macam mana sekalipun pakai seseorang itu, especially those yang cuba untuk menjadi seorang yang lebih baik, kita sambut dengan baik. Jangan kita cuba nak mematahkan semangat mereka. Contohnya, bukan cakap pasal saya lah, kita cakap pasal orang lain lah. Contoh dia dah berturun labuh, pakai hand socks, pakai socks. Tapi kita cakap, baju masih ketat, pergi masih lagi berkawan dengan orang macam ni. Jangan patahkan semangat, sambut benda baik yang dibuat tu dulu. Sama juga dengan orang lain yang pandang saya. Saya tak sempurna, saya masih lagi banyak benda yang nak kena buat. Tapi sekurang-kurangnya, apa yang usaha saya untuk memakai pakaian yang baik, itu boleh membantu untuk sentiasa direct and put me back on track. How do I say? Sebelum kita nak tuning jari dan juga nak suruh orang buat itu dan buat ini, kita tengok diri kita dan baiki diri kita dululah. Sama juga macam ini, peringatan untuk saya juga. Itu dia, cuba kita. Antara Fadilat Estifani, Allah akan bagi jalan keluar bila dia ada masalah, dan juga Allah akan bagi dia apa tadi? Hammin faraja. Menurunkan kebaikan. Most of the time akan minta pandangan dia. Boleh tak I buat macam ni? Apa yang rasa tentang macam ni? Itu ada. Itu selalu. Maksudnya saya sentiasa sort of like indirectly meminta green light untuk dia okey. Nanti tak naklah tiba-tiba kalau benda tu jadi viral ke, benda tu tidak membawa kepada benda yang tidak baik, tiba-tiba nanti dia kata, kenapa I tak tahu pasal benda ni? Dia tahu nanti bila dah keluar artikel ke semua kan.
Saya sebagai seorang isteri dan juga seorang ibu, di mana I have to take into account orang lain juga dalam hidup saya. Dulu saya seorang. Kalau tak kena ke apa ke, tak apalah, kita hadap seorang-seorang. Tapi sekarang ni kena jaga maruah suami, jaga nama baik dia juga, dan saya tak nak benda-benda ini memalikkan kepada anak saya nanti suatu hari nanti. Jadi banyak benda yang saya kena ambil kira. So setiap kali ada benda posting-posting yang mungkin controversial, saya akan tanya pendapat suami. Kalau kadang-kadang benda tu lebih berat, saya akan minta juga pandangan daripada tim yang mengenali saya daripada tahun 2010 lagi, yang mula-mula saya start kerjaya. Saya akan tanya, what do you guys think pasal benda ni? Nanti masing-masing akan bagi pendapat. Saya akan ambil kira pendapat mereka. Memang it was not easy for him. I boleh nampak benda tu, especially pada awal-awal perkahwinan lagi. Dan saya rasa kebetulan pula masa kita berkahwin itu pun dah macam sudah menjadi perhatian. Dengan honeymoon kita menjadi perhatian, lepas macam-macam like back to back. So benda tu macam it's like a process for him untuk biasakan juga. Yalah, dia orang perempuan yang she's been the boss for how many years. Kita tengok dia cekap buat kerja. Nadia, Amir, tiba-tiba kita mari, Niloufar buat ni. Jadi I tahu suami I ni bila dia tidak okey, dia macam mana dia punya kelakuan itu. Dia lebih nak settle sendiri. Dia tak nak, dan dia dengan I dia akan okey, dengan anak dia akan okey. Maksudnya dia tak akan campur masalah dengan kita orang. Until I tanya, baru dia akan start share. I pula akan psycho dia balik. Sayang, apalah sangat. Lepas ni siapa yang kita akan cakap, kita akan cuba tenangkan dia dengan cara saya lah. I've been dealing with this for so many years. I know what is the process like. So, tapi kalau benda tu dah tak tertahan, I akan luahkan dekat dia. Dan dia lebih banyak, cara dia punya approach adalah lebih kepada nasihat-nasihat untuk macam I muhasabah balik diri, ingat balik, macam yelah benda-benda basic je, cuma kita need someone to remind us balik, itu saja. I sentiasa bersyukur. Kalau I duduk seorang-seorang teringat, ya Allah, syukur Alhamdulillah. Sebab kalau mestilah setiap orang ada keburukan dan kebaikan. Kalau kita nak tengok kelemahan ataupun kekurangan orang je, susahlah. That's why kadang-kadang kalau kita dalam rumah tangga kan, always ingat nak pandang baik dia tu. Okay, maksudnya untungnya aku macam ni, aku kena bersyukur, aku kena. Pasal aurat ni, benda ni macam tak boleh bawa bincang. Maksudnya benda ni benda yang dia sangat-sangat tekankan daripada hari pertama lagi. Macam tu. Jadi yang you nampak dalam video tu ada cerita dia. Pin I lelaki ni hilang. Saya cakap, sayang, pin I jatuh. Mana pergi, tak ada mencari. I cari tak ada. Lepas tu minta that's why jatuh. Orang ingat, orang komen, alah, kenapa tak pin jatuh tu? Rupanya sebenarnya pin tu tiba-tiba tak tahu kat mana jatuh, tertarik ke apakah, tak tahu. Dan dia banyak kali pesan ke I, cakap kalau tahu dah baju tu macam ni, kena make sure pin macam ni. I cakap, okay, lepas ni tolong I pin kat belakang sebab I tak nampak. Jadi kita kena ada ni lah kan, maksudnya kena jadi a team. Okay, of course macam ni. I rasa semua kena faham konsep ni. Saya pun banyak belajar benda-benda baru. The moment selepas akad tu, the moment you jadi seorang isteri, keutamaan you, keredaan you tu, kunci masuk syurga adalah suami you. Jadi kalau kata you nak pentingkan kemasyhuran you atau kerjaya, perniagaan you lebih daripada suami, maksudnya baik tak payah jadi isteri, sebab benda tu akan tarik you ke neraka lebih daripada benda-benda lain. I kena tahu apa prioriti I. Kalau kita tidak mendapat keredaan suami, kita ni sia-sialah kaya ke, famous ke, bahagia kat dunia ke, sebab nanti kita tidak akan bau syurga pun. Jadi macam aku fikir, ya Allah, kalau aku penat hari-hari kerja sana sini, tapi suami aku tak redha, suami aku tak bahagia, suami aku tak happy dengan apa aku buat, tak, no point juga. So first thing first, taat suami, ikut apa dia nak, happykan dia, bahagiakan dia, settlekan hak-hak dia dulu, baru I fokus kepada benda lain. Macam tu. Susah tak nak jadi Niloufar ni sebenarnya? Penat tak? Dia macam ni, dia setiap nikmat yang Allah bagi tu mesti ada ujian dia. Anak ujian kita, harta yang kita dapat pun ujian kita. Bukan nikmat semata-mata. Nikmat itu adalah ujian. Macam mana kita nak tengok benda tu? Maksudnya macam anak, oh syukur Allah aku dapat anak, aku dapat zuriat. Tapi kita terlupa bahawa anak ni kalau kita tak besarkan dengan elok, kita tak tanamkan ilmu-ilmu agama, dia akan membesar menjadi
penyebab kita masuk neraka. Jadi itu adalah ujian kita juga. Tapi sama whatever it is, masing-masing ada ujian dan juga cabaran masing-masing dalam hidup. Kalau bukan saya pun, you all yang mendengar menonton pun ada you punya masalah sendiri. Kan, cabaran sendiri, ujian Allah sendiri. Jadi yelah, this is our version of ujian macam tu. Adalah kecil atau besar tu memang akan sentiasa ada. Tak payahlah I nak share satu-satu apa yang I kena face kan. Tapi lagi banyak I pergi kepada lagi banyak I hadir majlis-majlis ilmu dan juga taklim-taklim kan. I perasan sebenarnya kita sendiri je kena ada wake up call tu. Maksudnya kita macam mana pun kena sikit atau banyak kena ada usaha atas iman kita sendiri. Kalau kita tak ada effort untuk usaha atas iman kita, memang susah kita nak merasai kenikmatan tu. Saya rasa apa yang Allah bagi kat saya dan suami dan keluarga, kemasyuran ataupun rezeki dalam perniagaan, ini semua adalah ujian untuk kita sentiasa muhasabah dan beringat. Popular ke terkenal pun, kita kena arahkan benda ini kepada memberi manfaat. Whatever it is, you nak buat show ke, nak buat apa ke, supaya kena terapkan, kena selitkan juga dakwah you sikit-sikit supaya orang boleh tengok you, boleh ingat untuk pergi ke majlis agama. Tengok dengar you cakap, teringat untuk berselawat ke berzikir. Macam itulah lebih kurang. Sikit-sikit pun jadilah, asalkan ada. Tak adalah, I rasa okey je. Tak adalah, I okey je. Sebab I rasa taklah benda tu macam keterlaluan sampai mengganggu kerjaya dan juga perniagaan ataupun kehidupan I sendiri, tidak. Yelah, once in a while, masing-masing punya kehidupan tu mestilah ada orang tanya I kan. Maksudnya, kakak I macam mana, Amirah hilang sebab apa, Nabila punya perumah tangga lah semua. Tapi it's not like a burden for me untuk hadap benda tu. Saya faham lah dah masing-masing dah mendapat limelight, semua orang perasan dan kenal mereka. Jadi mestilah orang tanya. Itu je lah. Mestilah kalau family tu tak secakap lah kalau tak pernah ada isu ke perbincangan, pergaduhan ke, mesti ada kan. Tapi one thing about my adik-beradik, kami ni macam rapat. So kita boleh berbincang. Berbincang sama ada berbincang secara dalam grup WhatsApp ke ataupun secara fizikal, kita boleh. Kami semua boleh. Alhamdulillah. Rasa dia pendamai. Dia depends tau. Dia bukan seorang. Dia ikut keadaan, ikut isu. Ada isu ni kakak sulung. Ada isu ni abang, adik lelaki. Ada isu ni orang lain-lain lah tengok. Kalau ada isu dengan mak, orang semua akan hantar ke I pergi cakap dengan mama. Jadi ejen lah. Ejen pendamai. Okay, macam pada saat ini kan, I rasa a bit type tu bila mana saya kena banyak bahagikan masa lebih kepada benda lain selain daripada keluarga kecil saya, daripada anak dan juga suami. Kadang-kadang kita rasa macam tak best sama benda tu. Sebab pada saat ini, ketika ini, most of the time I want to be at home with my kid and also with my husband. Macam tu lah. Tapi bila ada sometimes commitment yang memerlukan saya kat luar, saya rasa macam okay, I need to like redeem balik benda ni. Not easy ya. Tak senang kan. Tapi sebenarnya I akan make sure pagi-pagi daripada subuh lagi dia dengan I. Lepas tu akan suap dia makan, lepas tu mandikan dia, main dengan dia sekejap. Ada time alone dengan dia dulu. I akan explain walaupun dia tak faham, yang I akan keluar dan I akan balik. So okay, bye, Assalamualaikum, jumpa sekejap lagi, macam tu. Jadi walaupun benda tu not easy, tapi manage time. Maksudnya satu hari satu task sahaja. Maksudnya keluar ni, balik ni, back to him, macam tu. Tak adalah sampai keluar daripada pagi sampai ke malam, tidak. Maksudnya ada lagi time berbaki untuk spend time dengan dia tu, macam tu. What do I fear the most? Kita takut kalau kita bekerja-kerja siang malam tapi rezeki tak berkat. Kita takut kita berkawan-kawan, kita sambung silaturahim, kita berkumpul dengan family, dengan keluarga, tapi perkumpulan itu tidak mendapat redha ataupun tak berkumpulan yang sia-sia. Tak maulah macam tu kan. Sebab kalau kata kita dah pernah lalui fasa mana kita bekerja macam orang kerja something yang I don't know what it is, macam tu kan. Jadi bila kita rasa cukup sikit ke banyak, kita rasa cukup, tenang, lapang kan, itu yang kita lebih nakkan sebenarnya. Dan ketenangan, kelapangan itu tu bila kita sentiasa meminta rezeki yang berkat. So adakah you rasa sampai satu masa you akan bersedia bertinggalkan secara permanent?
Okey, macam ni. Allah berikan rezeki kepada saya dan melalui industri seni dan juga perniagaan. Okey. Bila saya nampak macam inilah, ini pandangan saya dan juga bila saya tanya suami pun dia berpendapat sama. Bila mana platform ini ataupun industri ini memberi banyak yang memerhati dan mengikut, boleh sahaja saya salurkan, tukarkan, manfaatkan benda tu kepada benda yang baik. Contoh macam kalau kata sekalipun ada pengikut yang ramai ke, orang nak tengok ke, tapi bukan semata-mata gunakan benda tu untuk macam benda-benda yang fashion ataupun saja ataupun TV show sahaja. Tidak, kita gunakan juga tu untuk ajak orang, jom pergi majlis ilmu sama-sama, jom kita baca buku-buku ini, lepas tu kita sharekan tentang ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasul. Macam dalam 60 tahun. I baru terfikir benda ni tahu. 2 tahun lepas saya kata, ya Allah, aku ni 60 tahun aku macam tak larat dah lah nak berniaga ni, macam betul-betul nak serahkan kepada suami lah. Macam dah tak, kalau boleh macam saya dah berniaga daripada usia 23 tahun, 22 tahun dah start berniaga. Bila kalau once kita dah commit kepada perniagaan, kita kena ambil tahulah semua tentang semua segi kan. Jadi rasanya 50 tu kita nak lebih kepada nak buat benda yang sendiri punya, hal sendiri. Macam tu. 40 plus tu kita kena slow down dah kan. 50 plus tu dia memang time macam umur ibu saya tu, I plan to like betul-betul fokus pada keluarga dan juga diri sendiri. Dunia dan juga akhirat lah terutamanya.